Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM. Very good morning to our panel and our fellow friends. Today we will interview the company of Afo Group Sdn Bhd. So I invite the panel, which is the owner of Afo Group, Mr. Amnan Fakri Osman. Hello, Mr. Amnan. Hello. Alright. Hello. Alright. So before we start, let me introduce our team members. My name is Muhammad Sukayadi bin Salim. My name is Muhammad Nazri bin Mansur. My name is Shaiza binti Ahadun. Alright, that is our team members. So without wasting our time, let's we proceed for the first question from Saudara Nazrin. Alright. My name is Muhammad Nazri bin Mansur. So the first question is, how does your firm formally conduct strategy planning? Who is involved in the process? And does the firm hold planting retreats? If yes, how often and where? Okay. Alright, thank you Mr. Muhammad Nazrin. You're welcome. Okay, I will try my best Semua saya cuba yang terbaik untuk answer. Right, first soalan tadi Fima menjalankan perancangan strategi kan. So of course kita setiap tahun kita akan buat perancangan strategi sebelum kita nak masuk ke tahun baru. Okay, biasanya kita akan buat pada bulan 10. So, perancangan strategi untuk semua bisnes. Sebab dia macam business plan. Kalau tak ada kita punya business plan, dia macam tak ada guidelines untuk kita laksanakan bisnes ni pada setiap tahun. Di antaranya yang biasa kita akan bincangkan adalah yang paling kita kritikalkan adalah dari segi bahagian financial. Itu biasa kita kritikalkan setiap tahun. So kita akan tengok dari segi jualan, perbelanjaan, jualan dan perbelanjaan ni, dan baru kita boleh bawa ke tahun hadapan berapa target baru tahun depan dan berapa perbelanjaan yang diperlukan. Okay. Apa yang terlibat dalam proses ni? Of course, pertama as a shareholder company, biasa normally kalau company besar, shareholder ni dia tak terlibat pun dengan perancangan strategi. Perancangan strategi yang terlibat adalah board of director. Okay, yang kedua adalah management. Management ni biasa CEO, COO, CMO yang akan terlibat untuk perancangan strategi. Shareholder biasa memang tak terlibat pun dalam perancangan strategi. Yang terlibat board director dan C-suite dia panggil. CEO, COO, CFO, CMO. Dan juga pengurusan yang terpenting lah. Okay. Alright. Okay, adakah firma mengadakan langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan tekanan dalam organisasi? Jika ya, berapa kerap dan di mana? Ni soalan first tadi Bang kan, macam contoh Contoh. Encik contoh kan, Encik Amnan punya team dalam keadaan yang stres dan sebagainya, dalam keadaan tertekan bila melakukan sesuatu tu, apa tindakan Encik Amnan untuk memastikan team dan ataupun staff-staff yang lain ni mempunyai satu ruang untuk mereka release tension. Macam contoh Encik Amnan boleh laksanakan family day ke, trip ke, macam mana? Mungkin itulah satu langkah yang mungkin Encik Amnan boleh berkongsi kepada kami. Okay, macam yang kita implement dalam syarikat ni, ada kita macam saya sebagai shareholder dan juga director, kita bersifat terbuka kepada tim-tim untuk memberikan idea sebagai contoh. Okay, kita tak boleh sebagai pemilik syarikat, kadang kita ada idea kita tersendiri dan cuba untuk pertahankan idea tu. Bila kita cuba pertahankan idea tu, itu kita membuatkan tim kita ni rasa macam demotivate. Dia kata asyik-asyik bos je yang nak bagi idea, asyik ikut idea bos je. So kita kena bersifat terbuka sebab bila kita nak grow dalam bisnes ni, kita kena bagi peluang pada mereka sebab kebanyakan mereka ni especially orang-orang muda, mereka punya idea-idea yang lebih baik dan pandangan-pandangan yang lebih baik untuk membantu syarikat untuk grow lebih jauh. Yang pertama, bersifat terbukalah pada mereka, memberi peluang kepada tim untuk memberikan buah fikiran. Okay, dan saya sebagai CEO mengambil idea-idea itu dan cuba laksanakan idea-idea tersebut mengikut kapasiti
yang ada dan selagi mana tidak melibatkan kos yang besar dan selagi mana apa yang dirancang itu mencapai objektif asal, ia tiada halangan untuk kita bagi peluang. Okay? Dan bila tim melihat, oh idea ni bos guna untuk buat, so mereka rasa lebih dihargai. Walaupun mungkin saya tak guna 100%, mungkin saya guna 50% daripada idea tu sebagai penghargaan. Dan mereka secara tak langsung akan merasakan mereka terlibat dengan apa pergerakan syarikat ni. Mereka, bos guna idea ni. So saya pergi kepada soalan yang kedua. So soalan kedua ni basically kalau kita tanya pasal syarikat, semua syarikat mesti ada. Kita nak tanya pasal dia punya misi, visi dan objektif syarikat. Saya rasa kalau tak ada tu mesti jengkel sikit lah kot dia punya syarikat. So kalau Encik Amnan boleh berkongsi kepada kami berkenaan dengan misi, visi dan objektif syarikat, agak lebih bagus lah untuk kami. Satu kredit mark untuk kami lah. Seterusnya kalau pada masa yang sama pun tak terjadi pertukaran ataupun perubahan daripada segi objektif, misi dan visi yang di mana sekiranya bertukar persetujuan organisasi yang baru, CEO naik ke apa ke, pernah tak terjadi dan kerap kali ke terjadi? Boleh Encik Amnan untuk kongsikan kepada kami? Okey, berkenaan dengan visi, of course, bila kita nak pergi jauh ni memang kita kena clear apa visi yang kita nak bawa pada syarikat ni. Okay, macam Afo Group sendiri, visi kita adalah kita aims to become a conglomerate offering related products and service in the tourism industry. Okay, itu visi kita clear. So, kita terlibat dalam industri pelancongan, macam kita sekarang ni di Cameron Highland. So, kita nak jadi conglomerate. Masuk conglomerate ni, kita terlibat dengan berbagai bidang perniagaan. Okay, macam kita sekarang ni kita ada F&B, kita ada agro pelancongan, kita ada penanaman strawberry, kita ada kilang yang memproseskan produk berasaskan strawberry, produk pelancongan. Okay. Lepas tu kita ada, syarikat kita ada satu lagi perniagaan iaitu yang memasarkan produk-produk yang berkait dengan produk-produk pertanian ni sendiri. Tu kita punya visi lah. Okay. Even kalau kita buka perniagaan ni di tempat lain, contoh sekarang ni saya di Cameron Highland, akan datang mungkin kita buka di Janda Baik sebagai contoh, ataupun akan datang mungkin buka di Kedah sebagai contoh. So kita akan bawa visi ni bersesuaian dengan tempat tersebut untuk aktiviti pelancongan. Tempat tu, maknanya macam maksud saya tadi, kalau tempat tak kena dengan misi dan visi, kita tak ambil tempat tu. Tapi kalau tempat tu penting, kita ubah misi dan visi kita. Pernah tak jadi macam tu? Setakat ni tak pernah berlaku lagi lah dalam ni, sebab kita masih lagi di tempat di Cameron Highland ni. Tapi akan datang, kita akan tengok bersesuaian, paling penting tengok tempat tu lah. Bersesuaian tak untuk kita bawa visi ni di tempat tu. Dan kalau tempat tu tak kena dengan visi kita, mungkin kita tak buat lah kat situ. Soalan seterusnya ya. Alright. Okay. Apakah kebaikan jika syarikat Encik menguruskan atau melibatkan diri dalam perancangan strategi ini? Alright. So apa kebaikannya? Yang pertama, kita lebih tersusun. Okay, dan lebih tersusun dan lebih proaktif. Lebih bersedia untuk ke depan. Kalau kita tiada perancangan strategik ni setiap tahun, kita main jalan sahaja bisnes ni, so tak ada perancangan yang rapi. Contoh berlaku macam baru-baru ni, satu pengalaman yang besar buat kami, COVID-19. Okay, waktu MCO. Okay, kita tak pernah buat perancangan untuk berhadapan dengan situasi macam ni. Kan? So bila berlaku saja, so pengalaman pertama saya, kita agak panik sikit. Tak tahu macam mana nak handle benda ni. Tapi kalau kita dah ada perancangan yang rapi, sekiranya berlaku macam ni, kita dah ada backup, kita dah ada plan. Tak jadi plan A, kita dah ada backup plan B. Tak jadi plan B, kita dah ada backup plan C. So memang kena ada perancangan strategik ni. Kalau tak berlaku apa-apa sekalipun, perancangan strategi ni adalah macam saya kata tadi, dia macam business plan sebagai guideline kita untuk kita capai satu-satu target pada setiap bulan. So target-target ni yang akan drive kita sampai ke hujung tahun. Contoh, saya mensasarkan keuntungan
Dan dengan perancangan strategik saya merancangkan mensasarkan keuntungan 1 juta tahun ni. Kenapa nak 1 juta? Supaya kita boleh expand lagi, mungkin buka cawangan di tempat yang lain. Kalau tak ada perancangan ni daripada awal, daripada track record yang sedia ada pada tahun yang lepas, so agak sukar untuk kita capai. Dan kesan dia bila tak ada ni, tim-tim kita pun tak tahu kita ni nak pergi ke mana sebenarnya. Tim saya tertanya-tanya, Cik Amnan ni nak pergi mana? Nak drive jauh lagi ke? Atau Cik Amnan cukup sekadar tahun ni kita dapat 200,000 ke? Tapi kita kata okey, tahun ni tim kita nak capai 1 juta. So macam mana nak capai 1 juta ni? Ini yang keperluan, kita perlukan kerjasama tim. Dia orang akan pecahkan. So jualan cawangan ni berapa? Jualan cawangan ni berapa? Jualan cawangan ni berapa? Kalau tak ada perancangan ni, tim kita tak akan bergerak. Ya, dia cuma jalan je, tak ada alur tuju. Ya. Okay, so sangat penting perancangan strategi ni untuk syarikat dan juga tim. Okey, seterusnya berapa kerap berapa kali strategik ni diubah ataupun mengambil langkah baharu dalam mewujudkan strategi yang lebih efisien? Okey, perancangan strategik ni kita macam kami syarikat SME. SME ni tak besar. Okey, so kita akan tengok setiap 3 bulan. Every quarter kita akan revise balik. Adakah kita dah capai atau tidak capai? Kalau tidak capai, selepas 3 bulan kita akan ubah. Sama ada kita akan ubah kita punya target, kita akan ubah kita punya business model. Okay. Dua ni kita akan tengok. Okay. Setiap 3 bulan kita akan tengok. Adakah masih di landasan yang betul ataupun kita sebenarnya tak ikut, sebenarnya tak capai. So kalau tak capai kita kena ubah. Buat apa kita letak terlalu tinggi kan, dan masa kita tak mampu nak buat. So kita kena ubah. Mungkin dia berlaku disebabkan keadaan semasa. Macam hari tu kita target tahun 2021 kita target nak capai jualan 30 juta. Tiba-tiba MCO Cameron Highland, mana ada orang datang? Tak ada orang, terus tak ada orang. So saya memang kena ubah strategi plan tu. Memang kena ubah. Daripada tak pernah meniaga produk bawa ke luar pada Cameron Highland, kita kena bawa luar daripada Cameron Highland. Apakah masalah utama dalam melakukan perancangan strategik dalam perniagaan anda? Macam Cik Amnan dah cakap tadi, satu masalah yang saya dapat tangkap tadi adalah pekerja tak dapat nak tak tahu apa yang syarikat ni nak bawa. Itu salah satu masalah utama. Selain itu ada lagi masalah-masalah seperti itu? Ini pernah berlaku pada diri saya sendirilah. Kita as a owner pun kita tak tahu nak bawa perniagaan ni ke mana. Kadang-kadang kita tak jelas. Kita ni nak buka lagi berapa banyak cawangan ataupun kita nak stay saja dekat satu-satu tempat tu. Kita pun sendiri tak clear direction. So bila kita tak clear direction, contoh kita tak tahu berapa target tahun ni kita nak capai. So macam mana tim yang di bawah ni nak sambut big vision kita tu untuk pecahkan kepada setiap perniagaan ataupun setiap department. Itu pertama, owner sendiri kena jelas. Itu cabaran dia, owner sendiri kena jelas. Okay. Yang kedua, kita punya team. Maksud team saya ni adalah bahagian executive team. Kadang-kadang diorang tak ada experience untuk support kita punya vision ni, untuk buat strategi planning ni. Bila dia ada experience, dia masih fresh, so dia sukar untuk bantu memberikan data tu. Buat strategi. Okay. So business owner pada peringkat SME, biasanya peringkat syarikat SME ni memang business owner yang kena banyak involve dulu untuk buat strategi planning. Dia yang jelas, dia je yang faham peringkat dalam permulaan ni. Bila dia dah syarikat ni, contoh staff yang dah ada dengan dia ni mungkin dah 5-6 tahun, 3 tahun lah, saya ambil 3 tahun, dia dah mula faham. Okay, dia dah mula faham. Contoh saya kata, okay, tahun ni syarikat nak capai jualan 30 juta. Okay, 30 juta. So nak capai jualan 30 juta, so setiap ketua bahagian ni akan ambil bahagian. Okay, Cik Amnan nak 30 juta. So kita ada 10 perniagaan, so setiap perniagaan kena ada
3 juta jualan. Daripada 3 juta jualan ni, bahagian HR pula sambut. Okey, HR kata untuk capai setiap tempat ni 3 juta, kita perlukan kurang-kurang 30 orang tim. Okey, 30 orang tim. Okey, dari segi marketing. Okey, Cik Amnan nak jualan 3 juta. So marketing kena spend at least 10% daripada 3 juta, 300,000. So 300,000 ni nak spend kat mana? FB Ads, nak spend dekat billboard, nak spend kat mana? So diorang yang akan sambut daripada figure yang besar saya bagi, orang yang akan sambut, diorang akan pecahkan. Tapi benda ni nak buat, mesti dah ada orang yang dah ada experience ni yang masuk dengan kita, ataupun diorang ni dah lama kerja dengan kita, dia dah faham dah industri tu macam mana. Faham? Boleh relate cabaran ni? Lepas tu macam yang Encik Amnan cakap tadi yang 10 ada nak syarikat tu kan. So macam mana kalau nak syarikat tu ada yang tak connect to the strategi, maknanya dia tak faham pun strategi yang Encik Amnan nak ataupun hala tujuan yang Encik Amnan nak. So pernah berlaku tak macam tak capai kepada target jualan dari daripada anak buah Encik Amnan, daripada syarikat Encik Amnan? Pernah berlaku. Jadi bila berlaku macam tu yang kita kata memang setiap 3 bulan kita kena ubah lah. Kita kena ubah strategi ni, sama ada kita tengok betul tak business model ni. Bila pergi ke business model, kita tengok balik lah pelanggan kita ni betul tak pelanggan yang kita target ni. Kalau tak bukan pelanggan ni, kita kena ubah target pelanggan kita, target market. Kemudian kita tengok produk yang kita jual ni betul tak pada target market dia. Kalau tak, kita kena ubah produk ni. Ataupun kita short sendiri je buat produk ni sebenarnya. Orang tak nak pun. Okay, and then kita tengok pula kepada location. Location dia strategik tak tempat ni. Kalau location dia strategik, kita kena ubah. Dan kita nak kena bagi tempoh kepada sesuatu perniagaan tu. Mungkin kita tengok dengan perancangan kewangan kita, mungkin selama 6 bulan saja bisnes ni. Selepas 6 bulan, kita rasa dah tak boleh, kita tutup lah bisnes tu. Bulan lain kita kata, kita ada cash reserve lagi untuk support bisnes ni. Kita sanggup lagi nak bertahan, kita bagi lagi. Maksimum mungkin setahun. Selepas setahun, kita rasa dah tak boleh go dah bisnes ni. Dah tak nampak dah. So, kita tutup. Soalan yang terakhir, adakah proses perancangan strategi yang anda pilih dalam syarikat anda sama ada lebih rahsia atau terbuka mengenai proses dan prosedur dalam menjalankan perniagaan anda? Okey, untuk perancangan strategi, biasanya kita akan bincang di peringkat pengurusan tertinggi lah. Okay, kita tak akan bincang dengan semua peringkat. Sebab apa? Sebab benda ni adalah rahsia syarikat. Kenapa saya kata rahsia? Figure-figure yang kita bentangkan tu adalah daripada data sebelum-sebelum ni. Dan bila dia terdedah kepada semua orang, kan, mungkin orang akan hantar, kita tak tahu siapa yang masuk dalam syarikat ni, mungkin ada spy, kan, dia akan tahu berapa figure yang kita target tahun ni dan berapa cawangan yang kita nak buka, kan. So kita tak akan dedahkan sebab setiap daripada pembentang-pembentang untuk strategic planning ni akan tanda tangan plan tu. Diorang bertanggungjawab dan tidak akan mendedahkan semua ni kepada sesiapa sekalipun. Okay, so sebab tu kita pilih pengurusan teratas ataupun paling tinggi pun team leader setiap bahagian yang terlibat. So yang bahagian operation ni kita cuma bagi berapa target jualan je. Target jualan, berapa target cost yang kita nak. Yang diorang kena control. Biasa team leader, contoh saya bagi contoh restoran. Okay, kat restoran kita dah bincang berapa target jualan, berapa target cost. Kita akan bagi kepada restoran manager. So restoran manager ni cuma kena jaga KPI dia, jualan kita nak berapa. So cost dia kena control setiap bulan tu berapa persen. Cost bahan mentah, cost pekerja, yang itu yang kena control. Itu saja. Dari segi perancangan untuk buka berapa cawangan apa tu semua tu, hanya pengurusan teratas saja yang tahu. Saya kira itu saja untuk kita punya pertemuan ataupun perjumpaan kita pada petang ini. So saya ucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas kesilapan dan kekurangan atas mengendalikan pertemuan kita bersama dengan Encik Amnan, iaitu CEO bagi Afo Group, Encik Berhad. So saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi atas luangan masa yang dikongsikan oleh Encik Amnan. Semoga di lain waktu kita akan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.